الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه وأيضا شيء لله منا لهم الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusan surau Jamaliyah Barisan tentang kuasa tuan-tuan yang bersama, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita teruskan kuliah Tuhan kita untuk kali yang kedua. Cuma pagi ini kita tengok sedikit tentang beberapa kelebihan surah tersebut atau surah Kahfi ini berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun suka juga saya berkongsi dengan tuan-tuan, apabila kita membaca mana-mana hadis yang menceritakan tentang kelebihan berkaitan ibadah yang kita lakukan, kita hendaklah memahami dari konsepnya bahawa ibadah yang diturunkan kepada kita ini bukanlah kerana kelebihan, tapi kerana pengabdian. Itu kita kena jelas. Saya bimbang tak salah kalau kita menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu, kemudian kita katakan kalau buat macam ni, amalan macam ni, dapat kelebihan macam ni, tak salah. Cuma dari segi pemahaman yang kita perlu betulkan, jangan kita melakukan ibadah kerana kelebihan, melakukan ibadah kerana ubudiyah penghambaan. Tinggal lagi dengan kita melakukan penghambaan itulah datangnya kelebihan itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti takut kita tersasar, kan? Tersasar. Sebab kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis berkaitan dengan hijrah Nabi, kan? Faman kana hijratuhu, ada hadis Nabi, kan? Li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrah kerana habuan dunia atau perempuan yang ingin kahwinnya, maka hijrahnya hanya itu yang dapat. Bimbang kalau kita berlaku ibadah kerana kelebihan, kita dapat kelebihan, InsyaAllah sebab ada hadisnya. Tapi konsep ubudiyah takut kita terlepas.
Jadi kita betulkan, kita buat apa pun, zikir ke, baca Quran ke, solat sunat, solat wajib, kerana ubudiyah, penghambaan, kita hamba. Tinggal lagi dah laksana konsep itu, Allah nak berikan kelebihan dengan kelebihan itu, maka itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kongsikan sedikit berapa hadis Nabi SAW ini. Berkaitan dengan keutamaan surah Al-Kahfi, ya, supaya maknanya kita baca surah ni kita dapat juga tentang kelebihan dia. Qala Imam Ahmad, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Al-Barra yaqul qara'a rajulun al-kahfa wa fi dari dabbah faja'alat tanfiz fanazara fa iza tababa aw sahaba qad ghashiyat fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra fulan fa innaha as-sakinatu tatanazzalat 'inda al-Qur'an aw tanazzalat lil Quran. Dari Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, yaitu Muhammad bin Ja'far. Imam Ahmad, ya, hadis ini pada Imam Ahmad menceritakan bahawa kami, dia kata Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami di Syu'bah dari Abu Ishaq yang mengatakan ia pernah mendengar Al-Barra mengatakan bahawa pernah ada seorang lelaki membaca surah Kahfi di dalam rumahnya. Seorang lelaki membaca surah Kahfi dalam rumahnya, sedangkan di dalamnya terdapat hewan kenderaan. Kuda kan, binatang ternak dia. Maka hewan kenderaan itu larat, lalu ia melihat-lihat dan ternyata ada kabut atau awan yang menutupi dirinya. Kan? Dia tengok binatang tu tak tenang, resah. Lepas tu tengok ke rumah, rupanya ada awan. Kan? Ada awan. Dan awan tu agak luar biasa lah keadaan dia berbanding biasa. Itu dia perasan. Kemudian dia kata dia menceritakan pengalaman itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah terus wahai fulan. Lelaki itu mengadu, dia baca Quran, tiba bunyi bising binatang dia, tunggangan dia. Dia tengok luar, awan ni luar biasa. Dan lepas tu di situ Nabi kata, baca terus, yang berhenti. Sesungguhnya awal itu adalah sakinah, yakni ketenangan. Menggambarkan satu suasana ketenangan, bukan bahaya. Awal yang luar biasa itu bukan satu benda yang akan bahaya berlaku, tapi memberi isyarat bahawa satu ketenangan. Ketenangan. Jadi juga kan, awan kita kenal, awan hujan macam mana kita kenal, itu biasa kan. Tapi kalau berlaku luar biasa tu kita berbimbang. Bimbang tu yang bimbang, yang kita mengadu. Dia mengadu, kita jangan takut. Itu ketenangan, bukan benda bahaya tu. Yang turun saat kamu membaca Al-Quran. Jadi gambaran awal itu adalah ketenangan kerana saat itu kamu sedang membaca Al-Quran, merujuk kepada surah Al-Kahfi. Sebab cerita dia sedang membaca surah Kahfi. Baik, itu satu hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini ulama hadis yang hebat kan, mengenengahkannya, ambil hadis ini. Imam Bukhari, Imam Muslim merupakan dua ulama hadis yang agak detail syarat-syarat untuk mengambil hadis. Sebab itulah kalau kita jumpa hadis dirawikan oleh Imam Bukhari, dirawikan oleh Imam Muslim, hadis itu menjadi hadis sahih yang tinggi, muttafaqun alaihi, sebab syarat dia terlalu detail.
lalu hebat. Jadi kedua imam ini pun mengambil hal ini, kan? Dan diletakkan ke dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Syu'bah dengan sanad yang sama. Jadi maknanya cerita hadis ini walaupun Imam Ahmad yang menceritakan ambil kitab Imam Ahmad, tapi sebenarnya Imam Bukhari, Imam Muslim pun ambil hadis ini juga. Ambil hadis ini juga dimasukkan dalam kitab sahih masing-masing. Bermakna hadis ini ada dalam kitab Imam Ahmad, ada juga dalam kitab Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kita tahulah kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim terambil ini, mana hadis ini hadis yang hebat. Okey. Tidak ada pertikaian di situ. Okey, lelaki yang membaca Al-Quran itu adalah sahabat Usaid ibnu Khudair, nama dia. Kan? Seperti yang telah diterangkan dalam ada satu tafsiran, kalau kita buka surah Al-Baqarah jumpa cerita diulang kembali. Jadi sahabat yang membaca itu ialah Usaid bin Khudair. Ini cerita kelebihan dia. Baca sekali itu maknanya awal turunnya. Okey, kita tengok hadis yang kedua pula. Qala Imam Ahmad, masih lagi Imam Ahmad. Hadatsana Yazid akhbarana Hammam bin Yahya an Qatadah an Salim bin Abi Ja'di an Ma'dan bin Abi Talha an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sana itu adalah menurutnya perawi hadis, ya. Apa kata Nabi? Qala man. Apa kata Nabi? Man hadha 10 ayatin min awal suratul kahfi usima minal dajjal. Daripada Imam Ahmad tadilah, kan? Daripada Budarda itu sebenarnya Nabi. Ya, okey. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, 10 ayat lah dari awal, ya, hafal surah tu, dipelihara dari fitnah Dajjal. Kita tengok dia punya pandang ulama hadis. Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi meriwayatkannya. Tirmizi tak tahu, ya. Tirmizi itu orang Melayu. Kalau kita siapa perawi itu Imam Tirmizi, tak ada, kan? Tirmizi itu orang Melayu pula. Tirmizi, ya, meriwayatkannya melalui hadis Qatadah dengan sanad yang sama, maknanya perawi yang sama. Menurut lafaz hadis yang ada pada Imam Tirmizi disebut seperti berikut: man hafiza salatal ayat man awwal kahfi. Disebut maknanya siapa yang menghafal 3 ayat daripada awal surah Kahfi. Jadi yang tadi kata 10, yang ni kata 3, tapi maknanya baik 3 ke 10 ke, 3 pun dalam awal surah, 10 pun awal surah, 3 pun dalam 10. Jadi tidak ada pertikaian di situ lah. 10 ke 3 ni tak kisahlah, maknanya itu antara perbezaan matan dia. Tapi maknanya ketiga pun masih duduk di awal surah, 10 pun awal surah juga, 3 ni pun dalam 10 itu juga. Jadi maknanya tidak ada pertikaian, menunjukkan bahawa kita bersyahid dia barang siapa yang membaca 10 awal ayat atau 3 daripada awal surah, ya. Jadi dianya selamat daripada fitnah Dajjal. Ini hafal, ya. Bolehlah kita amalkan, tapi tadilah kita dalam bab konsep ibadat yang lagi lah, ya.
Saya suka berkongsi dengan tuan macam tu. Konsep ibadah tu jangan lagi. Sebab takut nanti kita buat kerana, sedangkan kita ni semua lillahi ta'ala tuan-tuan kan. Lillahi ta'ala saja aku itikaf di masjid ini kerana Allah Ta'ala. Saya duha kerana Allah Ta'ala. Semuanya kerana Ta'ala. Lafaz tu itulah. Tinggal lagi faedahnya terpulanglah kepada Allah. Namun kita ambil juga maklumat. Baik. Kalau kita tengok lagi hadis, ada banyak hadis, cuma saya tak nak ambil semua. Ya. Kita ambil sikit lagi. Berapa pandangan lain pula? Yang ini lain pula. Ya, lain sikit. Hadis yang lain pula. Waqad rawahu An-Nasa'i. Tadi Imam Ahmad ni pada Nasa'i pula. Imam Ahmad ke Tirmizi ke Abu Daud ke Ibnu Majah ke Bukhari, Muslim sebagai Sunan Sittah. Ya. Ini antara ulama hadis yang hebat. Fil yaumi wa lailah an Muhammad bin Abdul A'la an Khalid an Syu'bah an Qatadah an Salim bin Abil Ja'di an Thawban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'al ashral awakhira min suratul kahfi fa innahu ismatun lahu minad dajjal. Daripada Imam Nasa'i ya, pada perawi tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Kahfi, maka sesungguhnya hal itu menjadikan ia terpelihara dari fitnah Dajjal. Tadi awal 10 awal, ni 10 akhir. Mana yang satu Ustaz? Kita tengok lafaz dia. Tadi dia kata barang siapa yang menghafal 10 yang awal, selamat daripada fitnah Dajjal. Yang ni barang siapa yang membaca 10 terakhir. Jadi ada perbezaan, tidak berlaku salah faham. Yang kita confuse pula 10 yang awal ke 10 yang akhir ni Ustaz. Ada saya dengar 10 yang awal, ada saya dengar 10 yang akhir. Kedua-duanya betul, sebab 10 yang awal itu dihafal, 10 yang akhir itu dibaca. Kan beza baca dengan hafal. Jadi maknanya barang siapa yang menghafal 10 terawal, maka dianya selamat daripada fitnah Dajjal. Barang siapa yang membaca pula 10 terakhir, dia selamat daripada fitnah Dajjal. Kedua-dua ini tentang kelebihan, tapi bukan satu yang kita boleh keliru. Jangan keliru. Yang 10 pertama kita hafal, 10 terakhir kita membacanya. Tapi siapa baca semuanya, alhamdulillah lah. Baik, kita tengok lagi. Saya nak ambil beberapa lagi hadis sebelum kita masuk sambungnya. Ni dia nak lebih lagi ya. Qad akhrajahu al-Hakim fi mustadrakihi an Abi Bakr Muhammad bin Muammal haddatsana Fudail bin Muhammad Ash-Sha'rani haddatsana Nu'aim bin Hammad haddatsana Hushaym haddatsana Abu Hashim an Abi Mijlaz an Qais bin Ghuban an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kita ambil dia punya matan dia. Tadi yang sanad tu semua dia punya sanad dia. Perawi. Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ati. Ni lain kita pula.
adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'ataini. Ya. Dia kata apa tuan-tuan? Nabi ini dia kata, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Disebut hari Jumaat, dia merujuk kepada malam dan siang. Malam dan siang. Hari Khamis masuknya maghrib, maka bermulalah Jumaat. Tapi kalau Inggris, dia tak ikut yang tu. Barat tak ikut. Dia tunggu lagi 12 malam tu, dah lebih 12 1 minit, barulah masuk hari yang baru. Islam tak. Islam dia masuk maghrib saja, maka dia tukar siang dan malam. Siang nama itu adalah pertukaran tarikh, pertukaran suasana, pertukaran keadaan, kan? Orang putih tak nak malam. Tapi Islam tidak mengambil tentang siang dan malam. Ya, jadi Jumaat kira lah tuan nak baca malam Jumaat ke, siang Jumaat ke, merujuk dia hari Jumaat. Maka memancarlah cahaya baginya sejak mulai membacanya sampai Jumaat berikutnya. Maknanya Jumaat kita baca, cahaya itu hidup bersinar sampai Jumaat akan datang. Ya, Jumaat akan datang. Baina Jum'ataini, Jumaat yang ni kita baca sampailah bercahaya Jumaat yang akan datang. Baik, kita tengok sikit dia punya pandangan ulama di sini. Kemudian dia kata Imam Hakim mengatakan bahawa sanad hadis ini sahih. Tetapi ya, Imam Hakim yang meriwayatkan hadis ini tadi, yang saya baca tadi, dia kata hadis ini sahih. Tetapi keduanya, siapa keduanya? Iaitu merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi keduanya, kedua ulama hadis, iaitu Bukhari dan Muslim, tidak mengenengahkannya, tak ambil hal ini dimasukkan dalam sahih masing-masing. Mana kalau terbuka dalam kitab Hakim, Imam Hakim jumpa di sini tentang cerita bahawa siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka dianya akan cahaya itu ada pada diri dia, hidup cahaya itu sampailah Jumaat akan datang. Imam Bukhari, Imam Muslim, kalau kita buka sahih Bukhari Muslim tak jumpa di sini. Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim tak ambil hadis ini dalam sahihnya. Itu sajalah petikan dia. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab sunnahnya dari Imam Hakim. Kemudian Imam Baihaqi mengatakan bahawa hadis ini diriwayatkan pula oleh Yahya Ibnu Katsir dari Syu'bah dari Abu Hashim berikut dengan sanadnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada lagi matan tambahan dia yang lain, man qara'a surat al-Kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca surah Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka surah Kahfi akan menjadi cahaya baginya kelak di hari kiamat. Jadi di sini kalau tengok Imam Bukhari tu tak ambil di sini, tapi dalam imam yang lain, ulama yang lain ambil. Jadi maknanya boleh tak kita beramal? Tak ada masalah. Konsep saja dibetulkan. Konsep amal itu ialah ubudiyah. Tinggal lagi Allah nak beri tak beri itu kuasa dalam kita demand. Itulah tak masalah. Kita doa lebih banyak. Okey. Baik, kita masuk surah Kahfi. Dulu kita berhenti, kita ulang ni satu ayat ya. Kita masuk semalam ni, pagi ni kami ayat kalau boleh kita ayat 6, 7, 8. Kita baca ayat 6 kan? Ayat 6, kami balik ayat 6 tu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharin illam yu'minu bihadzal hadithi asafa.
Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Itu makna dia maksudnya sebenarnya. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih hati sesudah mereka berpaling? Maknanya berpaling ni dia tak nak terima dakwah yang dibawa. Berpaling tu maksudnya tidak terima dakwah. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini tak beriman dengan Al-Quran. Sekiranya mereka tak beriman dengan Al-Quran yang kamu bawa, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami memuji mereka. Sebab itu bagi orang kafir ni, dunia ni perhiasan. Bagi mereka peluang, bagi Allah ujian. Kita pula dunia ni bukan perhiasan. Dunia ni tempat kita diuji. Dia berluakum. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Kita ni diuji. Dunia ni tempat kita diuji. Nak tengok siapakah dia kata yang terbaik perbuatan amalan dia. Dan sesungguhnya kami, ini Allah, benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya, nya tu kembali ke bumi. Kami akan menjadikan di atasnya, atas bumi inilah, benar-benar di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Jadi sini maksudnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dianya nak menghiburkan Rasulullah. Ialah kita dakwah, Nabi dakwah kaum dia yang selama ni sami'na wa tak dengar kan. Sampai maknanya Kaabah itu jatuh tanggal, banjir tanggal ada suat, sehingga semua ketua kabilah merujuk kepada Nabi, tolong selesaikan masalah. Dan Nabi belum lagi diangkat menjadi Rasul, tapi semua orang masyarakat jahiliyah telah pun mengangkat maqam dia sebagai Al-Amin. Maqam tinggi dah. Rasul belum lagi dilantik, tapi Al-Amin dah orang angkat dia dah. Hebatnya Nabi ni kan. Tiba-tiba dakwah tak terima. Sedihlah Nabi. Maka di sinilah Allah menghiburkan hati Nabi kan. Apa Allah kata? Jangan kan, barangkali kamu akan membunuh dirimu kerana bersedih sesudah mereka berpaling. Jangan sedihlah maknanya. Kerana mereka tidak mahu beriman dan menjauhi Nabi, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat firman-Nya. Kan? Banyak surah lain. Surah Fatir sebut juga ya, surah Fatir. Surah Fatir ada sebut ayat 8. Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa kerana kesedihan terhadap mereka. Tapi sama dengan ayat yang ni. Kan? Puncanya dakwah tak diterima. Di kita hari ni begitu jugalah. Tegur orang tak diterima, kita tegur orang jangan sedih. Kan? Tugas kita menegur. Tapi dia terima atau terima itu hidayah. Contohnya hidayah bukan kerja kita. Kita doa saja kerja kita. Kalau dalam surah Nahl tadi pun ada juga, wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih hati disebabkan kekafiran mereka. Pun habis juga. Maknanya Allah memberitahu jangan sedihlah. Beri itu seru mereka, dakwah mereka, bimbing mereka, tapi tak terima, jangan sedih. Jangan sedih. Kan? Sebab kalau kita sedih itu menambah kita kecewa. Jadi Nabi diberitahu oleh Allah jangan sedih. Tugas tu laksanakan saja. Kan? Sebab apa? Sebab di sana dia kata, maka barangkali kamu akan membunuh diri sebab bersedih sudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Janganlah kita hari ini kita ajak orang ikut Al-Quran, orang itu jangan bersedih.
tuan sekalian kan. Zaman akhir zaman ni macam-macam kan, sebab dah kiamat ni begitulah. Disebut oleh Nabi kan, dan banyak juga ulama mengatakan bahawa di zaman ni akan berlaku fitnah. Fitnah besar akan berlaku. Antaranya apa dia? Benda maksiat, benda batil, orang akan nampak macam betul. Benda yang betul, benda al-haq yang betul, orang nampak dah tak betul. Ini cukup bahaya ni zaman ni kan. Kadang-kadang kita bimbang sebab dalam YouTube ni kita selalu tengok dan macam-macam orang. Cuma tuan-tuan sekalian, kekuatan ilmu penting dalam bab kita membaca melalui YouTube. Penting sangat kekuatan ilmu. Ilmu apa? Ilmu menilai. Tidak nanti kita kalau tak kuat tu kita akan mudah dipengaruhi. Bila terpengaruh, kita akan mungkin dapat benda yang betul. Kalau kita baca itu betul, pemberi maklumat betul, kita pun terpengaruh betul. Alhamdulillah, tak ada masalah. Kita terpengaruh dengan ustaz YouTube. Apa yang disampaikan itu betul, alhamdulillah, kita terpengaruh dengan benda yang betul. Tadi isu lah. Tapi kalau sekiranya benda itu tak betul, kita terpengaruh sebab tidak ada kekuatan ilmu untuk menilainya. Yang ni lah kita bimbang, sebab kita terpengaruh dengan benda yang tidak betul. Itu mau tak mau kita perlu juga maknanya merujuk kepada orang yang kita yakini. Baik, kita terus sikit. Yang dimaksudkan dengan keterangan adalah Al-Quran. Al-Quran lah, ini Al-Quran lah keterangannya. Sebab Al-Quran ini keterangan. Siapa yang menerangkan Al-Quran? Siapa yang mensyarahkan Al-Quran? Siapakah yang memahamkan Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain yang dilantik, yang berautoriti, yang dilantik oleh Nabi, diberi mandat oleh Allah untuk menerangkan Al-Quran ini sebagai keterangan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutlah Nabi. Kan? Qatadah mengatakan, ulama kan, yang dimaksudkan dengan asafah itu kan, ada Al-Quran tadi kan, ada asarihim kan, ialah membunuh diri sendiri kerana marah dan bersedih hati. Kerana apa? Kerana tidak mahu menerima dakwah. Jangan berlaku macam tu. Dalam konteks yang lain pula, ambil, kita jangan putus asa. Malih dan berdakwah kan, malih dan mengajar kitab hari, malih apa tak ada. Jangan. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah dia dibimbing oleh Allah, orang terima tetap. Nabi Nuh baca juga tuan, kata baca surah Nuh nanti kita jumpa. Nabi Nuh berdakwah sehingga maknanya siang malam. Siang malam Nabi Nuh berdakwah. Kalau kita baca berapa ramai pengikut Nabi Nuh yang dia diberikan umur panjang, dakwah dia saya rasa sangat hebat kerana diceritakan dalam Al-Quran siang malam dan ditasbihkan kehebatan dakwah itu sehingga kan maknanya orang yang mendengar dakwah itu yang benci sumbat jari jemarinya dan telinga. Bukan hanya sumbat jari jemari dan telinga, ambil dan tutuplah muka. Satu tamsil, satu perumpamaan bahawa benci sangat dengan dakwah Nabi Nuh kerana diasap bertubi-tubi siang dan malam. Dahsyat dakwah Nabi Nuh. Ya? Tak ada langsung konsep, tak ada langsung kamus kecewa. Tak ada kamus kecewa, tak ada kamus letih, tak ada kamus putus asa. Tapi berapa minggu tu tuan yang naik di Bahtera tu kan? Kalau saya merujuk kepada apa yang disebut oleh Syekh Qutb dalam Al-Quran, berdasarkan kepada beberapa yang dia rujuk, dia kata dia lebih suka, lebih kuat untuk mengambil jumlah pengikut Nabi Nuh itu 13 orang. Banyak dia kata 17, ada kata ni kan, tapi dia lebih kuat untuk mengatakan 17 orang. Dakwah yang dahsyat, panjang
punya masa dia diberikan Allah 13 orang. Jadi jangan kita katakan dakwah Nabi Nuh gagal. Kenapa? Sebab tengok pada kerja dilakukan, masa yang dibutuhkan, tapi hasilnya secopot. Langsung kita buat kesimpulan dakwah Nabi Nuh gagal. Tak. Bukan itu yang Allah nak tunjuk kepada kita. Nak ditunjukkan ialah buat betul-betul. Jangan kecewa. Orang terima tak terima jangan jadi sebab. Nabi pun diberi Allah, dibimbing oleh Allah kan. Jangan kecewa, jangan rasa sedih. Buat je. Masa yang panjang gunakan. Kan? Berapa dapat bukan persoalan. Berapa dapat bukan persoalan. Yang ditanya oleh Allah tu, kita buat ke tak buat? Itu ditanya. Tapi berapa hasil? Allah tak tanya. Ya? Allah tak tanya. Jadi konsep atau pemahaman kita buat ialah kita jangan terlalu berpegang rahsia. Tak jodoh. Lama dia berdakwah ni 10 tahun dah dia mengajar kitab. Tapi itulah kita menjadikan hasil sebagai ukuran. Tidak boleh tuan-tuan kan? Sebab hidayah Allah Ta'ala. Jadi itu yang nak kita faham daripada kita. Jadi kita lagi itu juga umpamanya kita paling kecil tuan-tuan dan saya ni paling kecil dakwah kita ialah dengan anak-anak, dengan ahli kita, isteri kita, itu paling kecil. Ya? Kalau kita tak mampu menyebabkan pada orang, tapi takkan terlepas kita berdakwah memperbaiki ahli pun kita. Itu persoalan. Berjaya tak berjaya anak kita menjadi soleh dan solehah. Kalau kita buat sungguh-sungguh, kita bimbing dia, kita biar pandu dia, tapi nak macam mana? Ada juga seorang dua yang terlencong, tak sesuai dengan kehendak kita, dengan syarat. Kan? Tapi ikhtiar Masya Allah. Itu bukanlah persoalan. Ya? Jadi situ kadang-kadang benda ni tuan-tuan betul juga. Dalam pribadi kadang kita tegur kan. Ada tegur Alih ada bilang buih dah pula dah buih pun cakap dah, tak ada longar dah. Yang ni tak boleh. Yang ni satu benda yang dah jumpa kan. Nabi dakwah orang tak terima, tolak. Allah kata jangan sedih, jangan sampai kecewa sangat kan. Kecewa Nabi terlalu dahsyat sehingga Allah kata jangan kamu bunuh diri. Sebab Allah nampak tahap kecewa Nabi itu terlalu sedih sangat. Kalau orang biasa mungkin dia akan bunuh diri sebab kecewa itu terlalu tinggi. Tapi kerana Nabi, dia insan terpilih, insan yang hebat, tak berlaku bunuh diri. Tapi kalau orang biasa mungkin dah bunuh diri dah. Sebab kecewa itu bukan sebarang kecewa. Jepun kan, benda simple dia. Dia besok aku target 3.80 ke atas. Tiba-tiba dapat 3.5, dia bunuh diri. Sedangkan kecewa tu sikit sangat patutnya. Tapi Nabi ni kecewa dia sampai mengatakan jangan kamu bunuh diri kerana mereka tak terima. Maknanya menggambarkan kecewa Nabi terlalu hebat. Kalau kenalah kecewa itu dipindahkan kita, mungkin kita bunuh diri. Tapi ni Nabi tidak begitu. Kita tak sampai macam tu tuan-tuan. Tegur adik-beradik, setakat tak dengar ya. Itu langsung kita tak nak murah. Ada balik cakap dia. Dia cakap bukan dengar dah. Tak masih cakap dia ni no. Tak tuan-tuan. Teruskan bercakap, teruskan menegur. Sebab dakwah itu tidak ada sempadan. Baik. Tengoklah di sini. Kan? Kalau kita tengok dia kata lagi, dia berkata dah dalam menguraikan ayat tadi, ayat 6 tu, ayat yang 6 sampailah ayat 6 ya. Fala annaka bashun nafsaka ala atharin illa yu'minu bi hadzal hadis azaba. Disebut juga oleh Qatadah, dia kata apa tuan-tuan? Qatadah telah meriwayatkan satu hadis dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW telah bersabda, dia kata yang bermaksud
Tuan dia kata apa? Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Dunia ni manis lagi hijau. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah padanya. Kita ni semua khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuan-tuan sekalian, kita ni hamba Allah, tapi sebenarnya kita khalifah. Jadi apa khalifah? Perantaraan. Pimpinnya. Maka dia akan lihat apakah yang akan diperbuat oleh kalian. Allah akan lihat apa yang dia buat. Jadi saya sebutkan kita ni sekurang-kurangnya adalah pendakwah kepada ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita. Itu paling kurang ya. Kerana itu katanya takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Kerana sesungguhnya fitnah yang mula-mula melanda kaum Bani Israel adalah tentang wanita. Takut juga kita kan? Kenapa kaitannya? Ialah kaitan dia dakwah ini dalam bab orang menghalang kerja dakwah, macam-macam strategi. Macam-macam strategi ya? Supaya kita menghentikan benda yang dia tak suka. Apa dia suka? Orientalis, musuh-musuh Islam. Saya pernah kongsikan tuan, masa saya YDP ISMA Seremban dulu, saya pegang 3 tahun lah. Dia 1 penggal 2 tahun. Buat apa ni soal aku naik lagi nama. Buat dulu naik lagi, betul-betul 3 tahun. Akhir ketiga saya kata, tolonglah janganlah naik di trompet. Tolonglah ramai lagi. Saya kata ni dia YDP ni sampai di sekolah dia. Kalau naik soal YDP sekolah, YDP sekolah aku susah betul nak berhenti kan. Bila sampai MBG ya, saya mencadangkan supaya pengurusi dan kepolisian lama dikekalkan. Sokong. Lepas itu tutup cadangan. Habis itu. Dan adalah semua ruang. Kan? Jadi itu strategi dia. Sebenarnya ada baik, ada buruk lah. Jadi waktu tu saya kata, okey, sekarang ni kita nak cabar gerakan kristenisasi yang bergerak senyap. Sebab saya dah rakan buat kajian sebelum tu, kajian lapangan. Kajian lapangan ni kita bukan baca kitab, turun buat kajian. Contohnya saya turun di Hospital Seremban. Beberapa orang turun, saya turun buat kajian, tanya katil-katil, ada tak pihak gereja buat sumbangan. Dia jumpa doktor juga, nurse jumpa juga. Ada tak? Dia kata ada. Setiap hari Khamis akan ada bagi hadiah daripada gereja lah, memberi hadiah kepada sakit. Tak kira lah agama apa, tak kira bangsa apa, dia bagi hadiah lain. Sebab saya kajian tu nak mensahihkan satu maklumat yang kita dapat. Gereja ni, ini gereja 1 kilometer di kawasan gereja itu mesti terasa wujudnya gereja. Tak kira siapa bangsa, agama, mesti dia terasa tentang manfaatnya wujud gereja. Maka macam mana buat? Kena buat aktiviti. Apa antara aktivitinya? Antaranya ialah pergi memberi hadiah kepada orang sakit. Tengok siapa orang miskin, bantu dia. Apa yang nak bantu? Kalau tak nak sekolah, bagi bil sekolah. Kalau dia anak pergi sekolah, jalan kaki, kenapa jalan kaki? Sebab tak ada duit nak bayar van, maka dibayarkan van bulanan. Tuan-tuan, siapa yang mendana tu pula? Saya pula kajian juga. Yang mendana itu ialah token-token ni, yang kaya raya ni. Dia kalau tak mendana ke gereja untuk dakwah mereka, maka dia diboikot oleh orang dia. Takut. Dia bersama tu tadi kan. Baik. Jadi saya pun buatlah satu program. Saya kata kalau macam tu kita kena challenge dia mengembangkan dia punya dakwah, kita challenge dia. Deal lah. Jadi buat program. Ceramahnya selamatkan akidah, kempen selamatkan akidah, gerakan kristenisasi. Sebulan sekali dia buat. Bukan tiap minggu tuan-tuan ya.
Sebulan sekali je buat sebab kita duit tak ada kan. Sebulan sekali je buat masjid-masjid. Bulan ni masjid ni, bulan ni masjid ni, bulan ni masjid ni. Saya buat 4 bulan, 4 kali buat. Tapi waktu saya buat tu dengan kawan, saya kata okey, gunakan duit buat banting 35 helai. 35 helai banting. Buat beno besar tu dibuat dalam takon 10. Pasang setiap tempat yang setiji, minta kebenaran daripada DJ Sombat. Sebab apa? Sebab itu membantu kita. Saya turun ceramah gerakan kristenisasi di masjid yang hadir 30 orang, 40 orang. Sampai kat masjid kita. Kita nak masjid orang Islam dan juga masjid dia. Dibanting tu lah yang ditaburkan. Akhir kali 4 bulan itu bang, saya pun dipanggil oleh SP Seremban. Berjumpa mengerti, tak mengerti. Ustaz, mereka mengerti besar ni? Boleh. Dia kata, saya didatangi oleh Bupati Seremban supaya memaklumkan kepada Ustaz, tukar maknanya gerakan kristenisasi itu kepada kempen umat sahaja. Kempen umat tu dia punya program kecil je lah, gerakan kristianisasi. Dia kata buang itu. Saya minta Ustaz kata untuk gerakan buang gerakan kristianisasi itu, buang, tinggal kempen umat saja. Saya kata itu niche dia, niche kepada banner tu dia, dan niche kepada program kami tu dia. Kalau kami buang niche dia, apa makna? Tak payah buat lah. Jadi saya kata kami akan teruskan juga, sebab kami ada bajet 6 bulan, kami buat 6 bulan, ada 2 bulan saya kata. Jadi makna tuan begitulah kan, dakwah. Jadi situ kita kena kata. Jadi halangan dia. Jadi hal lain pendakwah ni kadang-kadang macam-macam tuan-tuan. Harta kan, harta, pangkat kan. Nabi kan dia berdakwah, dia beri pangkat. Kalau nak kaya, kami kumpulkan harta di Mekah ni, tak ada orang beri kaya, wahai Muhammad, engkau lah beri kaya kan. Itu betul surah apa dulu? Surah Qul ya ayyuhal kafirun kan. Baik. Yang lagi. Baik. Panjang sedikit. Kemudian ayat yang ketujuh, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dia kata sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuknya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Okey, di sini kalau kita tengok ada kaitan ayat tadi, iaitu Allah jadikan muka bumi ni, dunia ni hijau dan manis. Maknanya dunia ni sangat hebat, mudah mempengaruhi kita. Kadang-kadang orang sanggup maknanya mengejar dunia dengan masa yang panjang, kerja yang berat, berbanding dengan solat yang tak perlu kendong apa-apa kan, hanya mungkin 5 minit sahaja. Di sembahyang tuan, sembahyang ni dia ada tahap dia lah. Saya berkongsilah dengan tuan-tuan kan. Ada satu tahap mesti sembahyang ni berat. Berat sembahyang ni. Nak lari je. Yang ni biasanya anak-anak kecil, ini orang yang iman tak kuat, belum terasa lagi tentang maknanya nak mati kan. Jadi sembahyang itu tengok-tengok lah. Kadang-kadang waktu lapang pun kita sembahyang, berat sangat boleh dia kan? Sampai ke tahap dia akan terwajib. Wajib ni bagus dah. Dalam bab pendidikan yang ni kita tengok ni, anak kita di mana. Kalau anak kita pada tahap yang ni, tahap yang dia berat ni, tuan-tuan kita jangan ambil mudah tuan-tuan. Kalau anak kita pada tahap ni lagi, kita jangan ambil mudah. Sebab dia belum masuk terasa wajib. Kita kena usaha dengan dia sampai tahap dia terasa wajib. Macam mana nak tahu dia terasa wajib?
Kita cuba tengok. Kalau semayang tu dia tak kuih, kan? Kalau tak, subuh tak kajut langsung longgar dia. Ini orang ni tahu anak aku ni dia ni tahap yang sama ni. Dia ni tahap boring. Macam mana kita nak didik dia, maka kita kena gunalah kebiasaan kita, bimbing dia, ajar dia dengan kita ambil peluang hari Jumaat dalam hari apa. Kalau saya buat hari dan Jumaat. Lepas itu saya akan cakap sama ada suka baca Yasin, di rumah. Sebab saya ambil peluang. Lepas Yasin saya akan tazkir anak-anak apa yang saya nak kepada anak. Itu ambil peluang. Sampai dia rasa wajib. Rasa wajib ni kita agak dah mula, baru kita terangkit ringan lah. Siapa? Dia macam mana tahu tengok dia dah masuk tahap wajib. Dia dah masuk dia sebenarnya wajib. Dia sembahyang tu kan. Dia tak tinggal. Tapi kadang-kadang Zuhur masuk 1.20, pukul 3 dah sembahyang. Tak sembahyang. Isyak 8 lebih keseboleh sembahyang. Tapi dia tetap sembahyang. Wajib dah dua tu. Tapi adakah kita berhati dah ringan sikit dah? Maknanya tak adalah macam yang pertama tadi. Cuma kita nak lagi supaya naik di tahap yang ketiga pula. Tahap yang tinggi sikit lagi. Tahap yang tinggi sikit lagi, dia akan rasa ubudiyah, penghambaan. Sembahyang tu menghambakan diri. Bila menghambakan diri, tentulah nak buat yang paling terbaik tuan-tuan, kan? Takkan nak hamba diri benda lelaki-lelaki. Hamba diri sembahyang awal waktu, dia pun nampak prepare, dah tahu dia jaga waktu, maknanya tengok jam, nampak okey. Ini rasa je kalau dia lepas pun okey dia tuan. Kalau dah terasa tahap dia tu sembahyang tu penghambaan, kita boleh lepas dia dah. Dia pergi dalam musim mana pun, dia pergi dalam kolej mana pun, kita hati kita sedap. Yang paling tinggi, yang ini tu tinggi ni, iaitu apabila dia merasa sembahyang tu kerehatan, rehat tenang. Apa ayat ni paling tinggi lah. Sebab itu Nabi kata, arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Maknanya apa? Maknanya tuan-tuan, tenang, damai sangat. Sembahyang tu bila dah terasa tenang dan damai, dia tidak akan mencari sekadar wajib. Dia akan mencari sunat. Sebab baginya ketenangan. Menggambarkan bahawa tuan-tuan, dia berada dalam jangkapan Allah. Seorang anak baby, bila dia kita jangkap dia akan tenang. Sebab dia berada dalam jangkapan ibu dia. Tenang itu sangat tenang. Kalau menangis pun dia senyap. Sebab dia tenang, jiwa tenang. Begitulah Nabi SAW dengan para sahabat. Apabila sembahyang, dia bukan lagi peringkat ubudiyah, dia peringkat didakap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, sangat tenang. Tenang yang tak boleh digambarkan, sehingga digambarkan dalam kalimatnya, arihna ya Bilal, rehatkan kami, tenangkan kami wahai Bilal. Ini tinggilah. Sehingga kita baca sahabat Nabi perang-perang, terpanah betisnya, lekat anak panah tu cabang kan. Dia tak tembus. Kalau tembus kita boleh potong, tarik dia keluar. Ini nak tarik tak boleh, mata cangap dia keluar, dia punya ekor dia nak sakit. Sebab dia terbenam, cangap terbenam dalam tak tembus, terbenam dalam daging. Dia sembahyang, tu bagus sembahyang dia. Bila sembahyang, lepas sembahyang tengok, bila bercakap kain pasangan tadi. Ini dia panggil ketenangan. Tenang dia sangat tinggi sehingga maknanya sakit pun tak mampu terasa. Ini dia panggil tinggi. Jadi anak kita di mana tuan? Anak kita berada di mana? Berada dia berat. Berat ni kan? Jangan main. Kita kena kerja kuat sikit ni. Kerja kuat. Jadi maknanya kalau kita berada tahap yang tadi, kita rasa anak aku ni masih jam 7 kah? Dah lama tu tegur dia sembahyang, tapi dia tak sembahyang.
Jangan kecewa, usahakan ya. Jadi tentang dunia tadi kita terpesona sebab dunia ni, tapi ingat dunia cantik itu adalah sebagai perhiasan. Dia kata itu untuk maknanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapakah mereka yang lebih baik amalnya. Di kita di sinilah kan. Tuan. Dan yang terakhir, kita ambil ayat terakhir, iaitu wa inna laja'iluna ma'alaiha lasahih dan jurza, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata yang tandus. Apa maksudnya? Tanah yang cantik menghijau tadi, yang gunung kadang, maka diratakan di tanah yang tandus. Apa maksudnya? Yakni dia kata sesungguhnya sesudah menghiasinya, kami benar-benar akan menjadikan dunia rosak dan hancur, dan kami akan menjadikan segala sesuatu yang berada di atasnya binasa, sa'i dan jurza, binasa kan. Jadi maknanya menandakan hari kiamat, adanya pengakhiran. Dunia macam mana hebat cantik pun akhirnya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas dibinasakan apa berlaku? Bermulalah perhitungan. Tamatlah ikhtiar kita. Waktu itu kita hanya akan menerima keputusan saja. Ujian, kalau kita berada dalam dewan ujian, kita ada ikhtiar lagi. Tapi bila dah keluar dewan ujian, kita hanya menunggu keputusan. Jadi kita sekali berada di dunia tempat kita diuji. Kita ada peluang lagi tuan-tuan. Ada peluang lagi kita nak berdakwah, baiki diri kita, baiki anak kita, baiki adik-adik kita. Itu paling tidaknya. Dan bagi masyarakat kita dengan ilmu kita ada, kan? Tapi ingat, bila hancur dunia, satu alam akan timbul, maka waktu itu kita hanya menerima keputusan. Tuan-tuan sekalian, ramai anak buah kita bila berjawab, dia menjadi alhamdulillah, dia kata aku dia yang baik. Tapi keputusan tetap dia bimbang kan? Ada juga yang kecewa. Anak saya, dianya yang tahfiz Quran tu, dia mohon beasiswa JAKIM. Beasiswa JAKIM ni maknanya memang kalau dapat ni tuan-tuan, memang anak umih lah. Tapi syaratnya dia hafal Quran, dia belajar Quran, ada sijil apa-apa, ada belajar Quran, dia poma kaki saja. Jadi mohonlah, mohon tergamai lah. Saya hantar itu dulu tu. Ya. Jadi bah, saya bilang ni bah, takutlah bah, susah juga tangan ni bah. Saya kata dengan dia, kita ada Allah. Inilah kita diajar kan. Kita dah prepare lah. Sebab dia akan ditebuk 30 juzuk. Ditebuk 30 juzuk untuk melayakkan orang itu dapat beasiswa JAKIM tadi. Jadi kalau dia poket boleh bagi tuan. Ayah memang tak payah kata apa lah. Hantar tu jangan fikirlah yuran ke, duit buku ke, duit poket ke, semua ada kan. Jadi itu memang dulu. Lepas itu dia pun masuk menunggu. Dia tawakal Tuhan ada, Tuhan Ta'ala ada. So ialah tuan-tuan nak bertebuk surah Al-Baqarah boleh ya kan. Ini masuk tu, dia tahu kamu masuk pintu, kamu ada 30 juzuk. Kami ni nak tebuk mana? Kami ni syukur lah. Pena, okey syukur lah, syukur lah. Tebuklah. Soalan tak banyak, 6 je soalan. 6 soalan je. Tapi dia tahu di mana 6 tu. Itu keluar dia. Dia keluar tu nampak senyum. Itu ni ayah kan, bila anak keluar melukur senyum tu, dah terasa lah, alhamdulillah. Macam mana ni? Wah, dia kata 5 boleh jawab, 1 ke tangan, dia kata. Memang galak betul dia kata 1 tu. Apa ni? Dia kata juzuk 18 ni memang galak lah, dia kata. Memang kan. Wah, dia kata tak apalah dik. 5 per 6 punya. Tapi maknanya nanti dia tengok pula siapa yang paling terbaik. Satu lagi yang jadi doa lah. Maknanya tunggu letusan. Kita doa Allah. Jangan kita lepaskan peluang kita bertawakal kepada Allah. Jadi situ tuan. Jadi sini kita tengok dia kata Allah akan jadikan nanti hancur binasa. Waktu itu dia dah hancur tuan-tuan, tak ada lagi dah. Kita hanya akan menerima keputusan saja. Keluar sama ada syurga, di sana pula dua je, syurga atau
neraka. Jadi dakwah ni bukan, ramai orang kata berdakwah ni dia kata itu bukan kerja saya, itu kerja ustaz. Bagi saya tidak, tuan-tuan ya. Berdakwah ini ikut tahap-tahap, semua wajib berdakwah. Bagi tuan-tuan dan saya paling kuatnya pada isteri dan anak tanggungjawab. Dan itu paling kuat. Saya itu persoalan dia. Hasil bukan persoalan kita. Jadi begitulah yang kita kena ingat. Ayat 8, in wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, bahawa dunia ni akan binasa. Sikit lagi saya nak ambil maknanya ni dia punya ada satu surah. Ibnu Zaid mengatakan bahawa ada satu ayat daripada firman Allah, surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ya. Awalam yara anak insan dalamkan. Awalam yara anna nasuqul ma'a ila ardil jurdi fanukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Misalnya maha kan. Dan apabila mereka tidak memperhatikan bahawa kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang darinya dapat dimakan oleh binatang dan ternakan, dan mereka sendiri, maka apakah mereka tidak memperhatikannya? Jadi kita tengok dunia ni disuburkan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa suburkan. Tapi sampai masa dunia ni tak perlu lagi kepada binatang, dunia ini tak perlu kepada manusia, maka hancurlah dia. Ingatlah ayat ini menunjukkan bahawasanya disuburkan dunia ini untuk binatang dan kita. Tapi kita tak perlu lagi dah, maka hancur dunia ni. Ya. Di kesimpulan dia ialah dunia akan hancur. Tak usahlah kita kejar sangat. Tapi ingat tuan-tuan, ya, mengejar dunia dengan hanya dunia itu rugi. Tapi mengejar dunia kerana akhirat itu untung. Nanti kita sambung pada ayat yang 9 dan ayat 12. Ya. Jadi saya rupakan sikit. Yang pertama tadi ayat ke-6 tentang jangan bersyirik, buatlah kerja dakwah, kerja baiki orang. Yang keduanya berkaitan dengan dunia ini perhiasan. Kita kena ingat, ya, perhiasan jangan tertipu. Yang ketiganya, dunia akan berakhir hancur binasa. Jadi itulah pengajian kita pada pagi ini berkaitan ayat 6, 7 dan 8. Nanti disambung pada minggu seterusnya ayat 9 hingga ayat 12. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan saya. Dan kalau ada apa-apa lah untuk soal ke tuan. Ya, Ustaz tanya. Jadi kita akhir zaman ni, orang kata yang betul salah, yang salah betul kan. Banyak katalah. Fitnah. Contohnya macam anti vaksin. Siapa betul Allah Alam tak tahu, dia kata dia betul. Okey. Dan satu lagi macam kita sembahyang berjamaah dalam PKP ni kan. Orang kata kita ni tak boleh jarak. Kita kena rapat. Jadi mana satu yang orang alam lah jadi kita pun confuse. Ada dua itu. Pertama sekali vaksin, anti vaksin. Kemudian yang keduanya tentang sembahyang rapat dan jarak ini ya. Yang pertama saya anti vaksin ini, kita jangan melihat tadilah tadi maknanya di YouTube banyak orang yang pandai, dan kita pula kena pandai juga. Bila nanti kita akan dapat, sebab kita kalau tak pandai kita dipengaruhi. Kalau kita dipengaruhi benda yang betul masuk, tak salah. Kalau salah kita bimbang. Jadi situ maknanya kita kena juga melihat dalam angle orang yang anti, dan juga pada sudut orang yang mengkaji dan menyokong. Okey. Baik tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok orang yang vaksin ni dah 90% dah. Kita 32 juta kan. 32 juta. Dan yang dah vaksin sempurna
tak masuk poster ya, yang 10.02 tu maksudnya 98%. Okey tu. Kita tengok kat kajian kita. Okey. Mereka yang kena COVID ni ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai ke tahap 5. Contoh macam baru ni kita saya tengok kita masa tu 9,000 lebih. 9,000 lebih yang telah pun kena COVID. 118 orang berada tahap 3 hingga 5. Daripada 9,000 tu 9,069 kalau ingat tak? Itulah, tapi maknanya 9,000 lah. 9,000 tu 9,000 itu yang tahap 3 hingga 5 118. Yang laki tu maknanya yang 8,000 lebih itu, ataupun mungkin 9,000 lah, sebab dia 9,000 ada lebih sikit, ataupun 8,000 lebih itu, berada tahap 1 hingga 2. 1 dan 2 ini mereka yang lengkap vaksin. 3 dan 4 ini kebanyakannya mereka yang tak lengkap lagi. Jadi situ satu data yang kita nak ambil. Maknanya kita akan mengambil pegangan berdasar data. Dan kita dengar orang cakap kita terima. Dengar saya terima. Jadi nak terima tu kita ada data lah. Maknanya kita ada ilmu lah. Ilmu kita apa? Data. Jadi 98%, 9,000 orang kena. Yang berada tahap 3, 5, 114. Dan bagi semua tahap 5 lebih adalah tahap 1 dan 2. Atau 2 ni semuanya kena di rumah kali. Tak ada rumah. Dan mereka pula vaksin penuh. Jadi apa kita punya pendiri kita tu? Tapi memang ada orang yang sakit tu kena juga, dah vaksin pun kena juga, ada juga. Kan itu kuasa Tuhan, mana boleh mengatasi apa ni kan, rawatan kehendak Allah. Dia satu maknanya sunatullah, satu dinullah, kehendak Allah. Sunatullah tadilah sakit berubat. Siapa menyembuhkan? Itu kehendak Allah lah. Ada orang makan Panadol sebiji, itu elok. Tapi Panadol makan, tak elok. Jadi itu. Baik. Jadi kita akan ada orang. Dengan maklumat, kita pun tak pun rasa malu. Sebab iyalah betul lah. Adalah yang kena COVID itu. Tapi data yang beritahu menenangkan kita. Okey, poster pula. Kan poster saya baca juga. Ya, daripada pandangan doktor pengkaji. Bila kita suntik 2 vaksin ini, dia akan angkat kita punya antibody 4 tahap. 1, 2, 3, 4. 4 tahap. Jadi bertahap ni dia adalah dia punya pecahan dia. Satu kumpulan dia sebagai tenaga simpanan, satu kumpulan dia sebagai penyerang. Yang menyimpan ni dia dah kena pasti dah. Vaksin ini virus ni dia kena masuk dia dia serap, masuk detect. Ya, detect ya. Okey, apalah 4 tahap tu. Jadi siapa yang dah vaksin sampai 4 tahap, maka tahap tu dah boleh dia mempertahankan diri dia ikut sunnatullahnya untuk menyerang. Sebab dia dah ada simpanan dan memori dah ada penyerang. Macam tentu lah dapat maklumat semua bagi pada orang ni, orang pun serang. Jadi dah ada, itu dah cukup 4 tahap tu. Masuknya viral apa ni COVID, diserang. Tiba-tiba datang pula lagi satu cerita lain, Omicron, yang lahir ni lebih ganas lagi lah. Benda tu tak ada dalam simpanan lagi, data tak ada. Bila Omicron masuk, yang tak serang sebab arahan tak ada. 4 tahap tadi tu tak ada kekuatan untuk nak. Jadi maknanya kata pakar doktor ni kata perlu booster untuk masukkan lagi supaya dia boleh mengesan lagi. Bila ada boleh baca, bila masuk saja Omicron diserang. Sebab Omicron tu kemudian wallahualam. Jadi saya pula punya pendapat peribadi saya. Ini pribadi tuan ya. Setelah saya membaca booster ni, kalau orang yang
Ada semua orang kena ambil. Bagi saya pribadi, tengoklah, sebab ada isu dia tu suntik selamat. Saya suntik poster, alhamdulillah pula. Ada orang suntik langsung meninggal. Jadi jangan nafikan, ini data. Ada orang suntik selamat, tapi ada orang suntik sehat-sehat langsung meninggal. Ini cerita orang tak betul kan? Okay. Jadi dua isu berlaku. Cuma yang selamat ni banyak, ramai. Yang meninggal ni tak ramai. Kita dah ada penelitian je lah. Kemudian saya di pandangan kajian yang dibuat oleh kesihatan, orang yang sihat tadi itu disuntik booster, rupanya dah ada simptom-simptom yang tak boleh terima booster itu. Terima booster tu, dia jadi tersihat. Jadi pada pribadi saya mau bila tengok pada kena syarah pula. Jadi KKM kena teliti lah. Mungkin ada orang memang belum di booster, ada orang jangan di booster. Jadi pada sikit, maknanya orang yang dah nak masuk booster dia adalah satu uji sikit. Encik apa dia ni adalah orang ni masuk dulu satu temu duga dulu apa sakit ini. Jadi maknanya doktor kata orang macam you jangan booster. Orang macam you booster. Jadi maknanya orang yang you encik boleh booster. Jadi maknanya cerita dia yang meninggal booster tu, setelah saya baca dan daripada itu dia masuk, tapi walaupun sedikit tetap berlaku ada yang meninggal. Jadi bagi saya itu tadilah maknanya kena untuk poster ni KKM kena agak teliti lagi untuk memastikan KKM saja meluluskan orang yang di poster, orang itu. Ini masuk je dalam kita punya apa? Macam tu pergi tarik, kita pun ikut je lah tarik tu. Sepatutnya pergi tarik, okey, encik datang ke klinik hospital untuk bantu jadi doktor. Jumpa doktor pakar. Katakanlah, okey, ini doktor kata, okey, encik pada poster. Macam mana pula? Ini siapa tu yang tuan? Siapa tu? Yang wartawan Mula Sawo tu, yang celik tu, Haziq kan? Wartawan Mula Sawo kan? Dia tak sunat lagi tu kan? Dia tak sunat lagi. Dia cerdik. Budak tu dipanggil wartawan Mula Sawo. Lelah lagi. Tak sunat kan? Kalau tu tak sunat kan? Dia tak sunat lagi. Kalau tuan, dia ada penyakit. Penyakit dia itu, kalau dia sunat, darah keluar, maka risiko dia tinggi. Maka dia sejak cuti sekolah pergi doktor, ambil darah. Doktor kata, kamu boleh sunat. Jadi maka tu, akan ada tu. Adik saya baru ni, dia ada kanser di bawah pinggang dia. Jadi maknanya 17 bulan, 18 bulan kena buat pembedahan buang kanser tu. Minggu saya hantar ke doktor pakar. Doktor pakar dia ambil dia punya thyroid dia tinggi pula bacaan, maka tak boleh buat pembedahan. Jadi maknanya begitulah maksud saya. Maknanya diteliti seseorang itu, maka doktor pembedahan 18 bulan ni kena tangguhkan pada 2 minggu lagi. 2 minggu tu tengok boleh thyroid, kalau rendah boleh bedah. Sebab thyroid ni kalau tinggi, jantung boleh terhenti waktu bedah itu. Bila jantung berhenti berfungsi, habis risikonya mati. Jadi begitulah maknanya bagi pandangan peribadi saya lah. Orang yang nak poster kena begitulah, ditengok peribadi orang itu sendiri. Jadi sekarang ni yang berlaku sumuk lah. Siapa tengok dah ada, pergi macam tu. Datang cik macam nak poster ke? Ya, macam cucu. Kena pada orang yang sihat, alhamdulillah. Kena orang yang tadi, langsung innalillah. Bagi saya begitulah, wallahu a'lam. Yang kedua tentang itu, gini lah tuan-tuan, sebenarnya bagi saya kita bukan pada fatwa. Fatwa dia ada kaedah dia dan dia berpandangan daripada kesihatan, dia berselamatan. Kita kadang-kadang lebih pada persepsi kan. Jadi kesihatan bagi saya kita ikutlah fatwa yang ada. Sebab kalau betul salah, buat fatwa kata begitu, dapat 1 pahala. Kalau betul dapat 2 pahala. Gitu. Jadi dia bukan hanya kita berkiaskan pada boleh berpesta ramai
makan kedai boleh rapat, sembahyang tak boleh. Sembahyang jaga, keluar surau pergi ke itu dah rapat dah. Jadi poling kepada orang, sebab orang nilai kepada konsep rapat dan jarak sahaja. Tapi dia tak melihat kepada maknanya berapa lagi pintu-pintu syarat yang maqasid syarat yang perlu dijaga. Kita tak faham yang tu, kita faham pada zahir. Kenapa pula? Yang jaga keluar rapat. Masuk masjid sebenarnya jaga, tak boleh rapat. Jadi pening kepada orang, sebab kita hanya melihat kepada konsep pada peristiwa jarak dan rapat. Tapi kita tak nampak tentang maqasid syarat. Jadi dalam fatwa dia akan melihat pada maqasid syarat. Jadi dia tak ada pada tu, pada yang zahir tadi. Betul ya. Jadi itulah. Jadi dalam syarat ni dia tak boleh kita di sini dia adalah hujah dia ada apa banyak lah. Kalau nak boleh apa? Bagi saya kalau nak boleh dapat ramai tepat, mungkin sebab surau boleh panggil satu majlis Isyad Merah ni bagi mufti kita kan. Dan minta mufti ceritakan sikit. Dia mungkin lebih authority. Kan? Sebab ada negeri dah sibuk nak rapat lah. Itulah Allah alam. Saya tak boleh nak menjawab berdasarkan lain fatwa. Bagi saya menjadikan ikutlah fatwa yang ada. Fatwa yang ada ini dia masih lagi menjarakkan. Kenapa pula? Sebab fatwa melihat pada maqasid syarak. Kita hanya membanding sudut zahir sahaja. Itu terpening kan? Tapi kalau dipahamkan dengan maksud syarak itu, mungkin kita mungkin kita tahu kan. Begitulah tuan-tuan. Jadi saya pun dah berhenti daripada fatwa. Saya ada diri dah 2 tahun dah. Jadi saya tak terlibat dalam permuzakarah itu. Jadi saya tak dapat kongsikanlah dengan tuan-tuan pada apa maqasid dia. Tapi secara umumnya apa yang saya terlibat dulu, setiap hukum itu yang kita minta orang ikut, dia mesti melihat kepada maqasid. Bukannya begitulah. Macam contohnya ada orang minta pada kita ikan tu, dia nak namakan ikan dibacakan apa namanya? Ada istilah dia, tapi dia punya aktiviti dia kolam ikan tu dia pasal kita Quran, on speaker tu dia akan ke kolam. Dia akan ke kolam. Jadi sebenarnya ikan ni adalah ikan yang memang hebat sebab dia ni dibacakan Quran. Sebab air itu bila dengar Quran, molekul air itu akan tersusun cantik. Dibukti oleh ahli Jepun, pakar Jepun kan. Ikan itu hidup dalam air yang molekul cantik tersusun. Kalau tengok, kalau akan tu, bagus tu. Ini yang terbaik ni. Itu pakai kolam tu macam tu. Tapi sudut maqasid syarak tidak membenarkannya. Sebab maqasid syarak bukan pada molekul air. Ikan hidup dalam molekul air, maka ikan dia cantik. Fatwa bukan lihat ke situ. Fatwa lihat kepada maqasid syarak. Apa dia? Maknanya Quran diturunkan untuk membimbing manusia, bukan menghina Al-Quran. Ambil Quran dibacakan di radio, kaset, agakkan kewadikan, maqasid apa? Bertentang sebab menghina Al-Quran. Jadi mana lebih nak kita utamakan? Nak utamakan ikan hidup dalam molekul air yang cantik, atau kita nak selamatkan menghina Quran? Fatwa mengambil perkataan menyelamatkan penghinaan Al-Quran, maka tak benarkan. Itu tadi maksud tu. Contohnya, tu nampak bila saya cerita tu pun faham. Kan? Kalau cerita tadi tu eloklah ustaz, ikan itu dibela dalam kolam yang airnya molekul cantik. Ikan tu hebat lah. Masuk pula dalam kita, baguslah. Mungkin kita dari orang hati yang lembut. Tapi bukan, kita daripada masyarakat perbuatan itu menghina Al-Quran. Quran untuk orang tapi berikan, maka syarat kena. Jadi menghina Quran lebih dahulu diangkat selamatkan daripada ikan hidup dalam molekul air yang cantik. Jadi fatwa tu tak boleh
Dan hartanya itu tadi Allah alam. Yang baik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sih bukan tadi tengah dari saya 1 jam tadi.